Kan, kenapa dia kata wifi login? Korang, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Profesor Madil Dr. Syahrul Mirza Ismail dari Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya. Bersama-sama anda kali ini dalam episod sekali lagi tak pernah ingat lah episod nombor berapa. So, selamat bertemu kembali dalam episod pada kali ini. Alright. Dan oleh kerana 2-3 episod sebelum ni saya banyak mengajar beberapa apps AI kepada semua. Jadi kali ni saya tukarlah, tak mengajar, kita sembang-sembang pula Tapi hari ni istimewa sikit lah sebab you all dibawa ke office saya, ke pejabat saya. Memang gigih sangat dia orang ni datang office saya untuk buat shooting episod pada kali ni. So ni lah office saya. Office saya ni adalah Jepun, okay? So tak ada bilik bos-bos besar-besar duduk bilik besar macam luxury tak ada. Bilik saya ni, saya dengan staff-staff saya ni semua. Okay, korang cakaplah hi sikit dengan tetangga saya punya ni. Hai. Okay, diorang tengah berlakon buat kerja. Kalau tidak, diorang tak buat kerja, dia main je sebenarnya. Okay, so ni saya punya Totoro saya ni atas meja saya ni. Okay, so hari ni kita nak sembang tak lama sangat lah sebab bila kat office saya ni tak boleh nak kita nak calling tetamu dan sebagainya macam biasa kita buat dekat studio rakaman tu. So kita sembang-sembang tentang exam. Okay, kenapa nak sembang tentang exam? Ada rentetannya lah daripada yang tajuk-tajuk yang saya dah bincangkan sebelum ini, iaitu berkenaan dengan artificial intelligence. Bila kita ada banyak AI macam ChatGPT, kita ada AI macam yang saya tunjuk minggu lepas, text to image dan juga kita ada AI yang boleh tuliskan balik kita punya copywriting dan sebagainya dalam yang saya tunjukkan pada minggu yang entah keberapa tu kan. Jadi bila ada banyak AI yang macam ni, persoalannya adalah masih relevan tak exam ni sebenarnya? Okay, Wafi nak tanya Wafi lah. Wafi suka tak exam masa sekolah dulu? Tak suka? Kenapa? Kau malas Dia muncul rahsia. Izzah suka exam tak? Tak. Tak suka juga? Kenapa? Yelah, nak study, tak cukup masa, nak Siap berdiri dia. Dia malas. Kai, mu suka tak exam dulu sekolah Kelantan ni? Mestilah tak suka doktor. Exam lepas kita waktu exam tu kira lepas exam postmortem tu mak ayah kat rumah tu. Tak, tapi maksudnya bukan exam senang ke? Macam terus prepare kau tu exam daripada nak kena buat assignment yang lama-lama tu. Tak banyak kerja? Saya tak apa, tadi buka buku, kita tengok ni exam on the dot dan jawab. Kalau open book exam, okay. Open book tu okey lah, tapi kita kena selalu membaca supaya kita tahu dekat mana nak buka. Oh, Betul lah. oh okay. Kalau first time buka tak tahu kat page mana nak jawabnya. Oh gitu, korang hafal lah. Okay, sebenarnya kalau ingat lah masa awal-awal dulu kita mulakan rancangan impromptu ni, saya ada ajar tentang taksonomi Bloom kan. Taksonomi Bloom kan ada 3 domain. Domain kognitif, domain afektif dan juga domain psikomotor. So kalau exam ni selalunya dia menilai pelajar pada domain kognitif Domain kognitif tu ada 5. Kita tengok dekat dalam internet untuk refresh our memory. So saya type Bloom's taxonomy supaya you all boleh imbas kembali memori anda. Kan, kenapa dia kata wifi login? Sebab saya buat kat sini ada staff saya. Macam mana nak masuk ni? Okay, tak apa. Kai tengah tolong sambungkan kepada internet Tapi sebelum tu kita sembang-sembang sikit. Belum taksonomi ni ada 5 tingkat. Bawah sekali tu kalau untuk nak mengingat. Yang kedua tu untuk nak memahami. Yang ketiga untuk mengaplikasi. Yang keempat adalah untuk nak cakap dalam bahasa Melayu evaluate lah basically sebenarnya. Apa dalam bahasa Melayu Izzah kalau evaluate? Mentaksir. Mentaksir kata Izzah. Tak tahulah bahasa Melayu tu. Menilai ataupun yang terakhir sekali yang paling tinggi di mercu yang paling atas tu adalah
mencipta sesuatu lah. Okay. So bila kita buat exam, selalunya kita akan menilai pelajar, test, we test the students tu at this cognitive level, domain, dan bergantung kepada tingkat yang manalah soalan yang kita reka dan gubal tu, dia akan menyuruh pelajar tu membuat sesuatu dalam jawapan dia, dan itu akan sama ada berada pada tingkat yang pertama, kedua atau ketiga atau keempat, kelima ke, bergantung kepada soalan yang kita buat tu. Jadi persoalannya kat sini, okay, adakah masih relevan sebenarnya peperiksaan ni sebenarnya? Relevan ataupun tidak tu sebenarnya bergantung kepada apa yang kita nak cuba capai lah. Maksudnya kalau kita nak cuba capai supaya student tu boleh mencipta sesuatu tingkat yang paling tinggi dalam domain kognitif taksonomi Bloom, adakah dengan cara peperiksaan ni kita boleh mencapai benda tu? Tu persoalannya. Pelajar masuk dan kita pula tanya soalan yang hanya memerlukan dia untuk menghafal. Zaman sekarang dengan adanya AI teknologi ni, pelajar hanya perlu type je kat dalam chat GPT tu, keluarlah jawapan tu semua. So kalau katakanlah for example, kita menggunakan method exam semata-mata yang AI tu boleh jawab, nanti akhirnya pelajar ni tidak mencapai tingkat cognitive domain yang sebenarnya yang kita nak dicapai, kerana disuruh orang lain yang fikir untuk dia, iaitu AI itu sendiri. Ataupun kalau tak AI tu, dia pun hanya menghafal sahaja tanpa betul-betul memahami apa yang kita nak suruh dia faham. Ataupun yelah, dia nampak macam dia faham sebab dia hafal jawapan ataupun fakta yang akan menjadi jawapan kepada soalan yang kita tanyakan tu. Dia bergantung kepada soalan lah. Jadi persoalan yang saya tanya kat sini adalah, relevan ke lagi kita buat exam ni? Sebab apa tahu, dekat banyak tempat yang saya pergi, termasuk tempat saya sendiri ni pun, kan, bila saya bertanya dengan para pensyarah dan juga saya punya pusat jaminan kualiti, mereka semua kata exam ni kena buat. Memang kena buat exam sebab MQA standard kata 60% mesti exam, 40% tu is continuous assessment. Tapi macam mana kalau continuous assessment tu sebenarnya yang sebenarnya membantu pelajar kita mencapai dia punya tingkat dalam taksonomi Bloom tu sebenarnya. Contohnya, kalau kita buat activity role play and simulation dan kita letakkan pelajar kita dalam satu controlled simulated setting dan mereka kena berinteraksi dengan setting tu untuk mereka faham dan mengaplikasikan prinsip-prinsip yang mereka belajar tu dalam situasi simulation tersebut, berbanding dengan kita tanya soalan pada pelajar tu dalam dewan peperiksaan, tentulah yang lebih efektif adalah simulated setting assessment tersebut, kan? Tapi kita masih nak menggunakan exam juga kerana jawapannya adalah, because it is actually the standard of the program. Mana yang lebih penting sekarang ni? Adakah the formality ataupun sebenarnya pencapaian pelajar terhadap learning outcome yang kita cuba nak capai? Bagi saya yang lebih penting adalah learning outcome. Jadi maknanya kat sini, tak perlulah, bagi saya tak perlu terlalu rigid sangat mengikut kepada standard ataupun requirement tu. Dan kalau orang yang menentukan requirement tu pula, tak perlulah terlalu rigid sangat, superficially rigid. Tengok kepada apa yang kita nak capai at the end of the day sebenarnya adalah kemaslahatan dan juga pembangunan minda pelajar tersebut untuk lebih bersedia menghadapi industri yang menanti mereka kat luar sana lah. Okey, itu faktor pertama, itu aspek pertama yang saya nak cakap tentang exam ni sebenarnya. Yang kedua yang saya nak cakap tentang exam ni adalah, kita ada dua jenis assessment. Okey, kepada yang tak biasa, saya beri sedikit penjelasan lah, iaitu kita ada assessment formative dan juga assessment summative. Actually sebenarnya kita ada banyak jenis assessment, tapi yang mainly yang biasa kita cakap kat Malaysia ni adalah formative assessment and summative assessment. Apa bezanya antara dua ni? Formative assessment is basically kita markah ataupun grade ataupun nilai yang kita bagi pada pelajar tu tidak akan memberi kesan kepada final grade dia. Okey, contohlah kita kata, kita buat satu formative assessment, kita buat quiz. Okey, quiz ni ada 10 markah. So pelajar pun jawab dan pelajar mendapat, ada yang dapat 10, ada yang dapat 9, 8, 7. Markah tu hanya untuk pelajar tu tahu nilai pengetahuan dia di peringkat yang mana. Itu sahaja. Tapi tidak akan dimasukkan, dicampurkan dengan markah yang akan menentukan grade dia di hujung semester.
Itu lebih kepada, formative assessment ni lebih kepada untuk membantu pelajar melihat dia berada di posisi yang mana, okey, dan apa yang dia perlu buat untuk lebih faham supaya dia dapat memperbaiki diri dia dan menaikkan tingkat pemahaman dia kepada yang lebih tinggi. So itu formative assessment. Summative assessment, yang mana exam selalunya adalah summative assessment, adalah penilaian yang menilai pelajar, pengetahuan pelajar, tingkat pengetahuan pelajar tu di peringkat yang mana difaham dan memberikan dan turut menyumbang kepada markah yang menentukan grade dia. Okay, maknanya kalau summative assessment tu, we are actually trying to test the students' knowledge to see how much they have learned and understood from what we have taught them. So, ini adalah perbezaan formative dengan summative assessment. Okay? Formative assessment is for us actually sebenarnya sebagai guru. Kita buat formative assessment supaya kita tahu pelajar kita tak faham sampai setakat mana, supaya kita boleh tambah di bahagian mana yang dia tak faham. Contoh kata 10 soalan, soalan 1 berkenaan dengan subtopik 1, soalan 2 berkenaan dengan subtopik 1 juga, soalan ketiga berkenaan dengan subtopik 2, soalan yang ke-8 contohnya berkenaan dengan subtopik 6 contohnya. Tengok soalan nombor 8 ni yang banyak pelajar dapat salah, maknanya subtopik nombor 8 tu kita ajar mungkin mereka tak faham lagi, so kita kena tambah lagi, kita kena amplify lagi. So itulah sebenarnya tujuan formative assessment. It's more for us as the instructor rather than the student. Tapi kalau yang summative assessment ni memang untuk student, sebab kita nak kita yang sekarang ni nak menilai dia berada di peringkat yang mana, grade apa. Alright. So coming back to the main question yang kita nak sembang-sembang petang ni, exam ni sebenarnya adalah summative assessment, ya, summative assessment. Jadi sebenarnya yang mana satu lebih penting, summative assessment ke ataupun formative assessment? Which brings me to the question of, bila you allocate exam, tadi saya tanya soalan, adakah exam tu perlu dibuat? Kalaulah jawapannya ya sekalipun, my next question adalah, berapa banyak you patut allocate untuk exam? Okay? Kebanyakan jawapan saya terima, bila saya tanya soalan ni kepada rakan sejawat, ramai yang jawab kata, oh memang 60% because standard program memang kena 60%. Ya ke? Is that supposed to be the yardstick ke untuk tentukan 60% berapa peratus? Because standard program 60%. But then again, you have to look at the bigger picture tau. Sebenarnya 60% exam maknanya 60% summative assessment, 40% je is formative assessment. Padahal to me lah, pelajar tu lebih mencapai learning outcome dengan membuat formative assessment. Sebab formative assessment ni, dia assessment for learning. Maksudnya pelajar tu buat assessment tu, markah tak ada ataupun very little, tapi dia buat untuk dia belajar. Maksudnya dia belajar daripada dia membuat assessment tu. So that really helps them to achieve the learning outcome compared to kalau kita suruh dia buat exam, lepas tu hujung kita bagi je balik paper dia dengan grading dekat situ. Dia pun tak faham apa yang dia buat salah, tapi markah dapat markah yang tu saja. Jadi antara summative assessment dengan formative assessment, though we may want to say that we still want to do exam, but does it have to be 60%? Kebanyakan tempat yang saya pergi, termasuk tempat saya juga, okay, you all. So bila kita tanya tu, 60% is standard program. So that's why kita kena buat je 60% tu. I don't agree lah. Sebab basically kan, you kena tengok student punya orang kata dia kepentingan students tu mencapai ni outcome tu yang patut menjadi priority dia, keutamaan dia sebenarnya. So kalau tengok saya type dekat Google, kita just tinjau balik semula formative assessment and summative assessment. So ini dia punya, saya suka tengok dekat di images supaya dia keluar dalam bentuk rajah kan. Okey, kalau kita tengok dekat formative assessment ni, dia kata help students to learn and practice. Nampak tak? Dia punya tujuan tu adalah untuk membantu student belajar. Tapi summative assessment lebih kepada untuk menilai performance students tu. Jadi antara dua ni, ini lebih membantu pelajar sebenarnya. Dan kalau kita tengok kat sini, formative assessment ni dibuat bunyi siren terus. Tak apalah you all say, natural, impromptu gitu. So throughout the course kita buat penilaian tu sebenarnya. Tapi kalau summative, hanya at the end of the instructional period. So for me, formative assessment ni lebih fairer lah. Okay, it's fairer, and lepas tu dia tujuan dia untuk identify gaps dan memperbaiki pembelajaran.
Sedangkan yang kalau summative ni lebih kepada untuk nak kumpul bukti, nak tengok student tu punya pengetahuan, kemahiran dan proficiency dia lah. Okay? Jadi antara dua-dua ni, bagi saya lah, markah yang lebih besar sepatutnya berada pada formative assessment compared to summative assessment. Ya? Sebab tu kadang-kadang bila kita terlampau mementingkan sangat exam, pelajar yang boleh score dalam exam ni tak semestinya mereka adalah pelajar yang cemerlang untuk subjek tu. Ya? Kalau kita takrifkan cemerlang tu sebagai cemerlang kerana dapat mendapat A dalam peperiksaan, mereka mungkin akan dapat A lah. Tapi when they go out into the industry, itu yang kita akan dapat feedback bahawa some of them are not actually prepared ataupun ready untuk menghadapi dunia pekerjaan. Sebabnya dia hanya dapat A tu kerana dia boleh menghafal, dan bergantung pada pensyarah juga. To be very frank with you lah ya, pensyarah ni pun bukannya rajin sangat. Ada pensyarah yang dia gunakan je balik semula soalan-soalan yang telah diwarisi daripada nenek moyang. Maksudnya terus dia gunakan soalan-soalan lama tu, salah ke betul ke daripada zaman dulu punya style bertanya soalan tu, dia gunakan je balik. Sepatutnya soalan tu memang kita kena gubal mengikut kepada tingkat taksonomi bulu mana yang kita nak cuba capai. Alright? So sebab itulah exam ni ada banyak sangat dia punya variables yang boleh menyebabkan dia tak mencapai objektif sebenar dia. Kalau pensyarah tu malas, dia buat soalan yang hanya tingkat bawah kemahiran berfikir tu, iaitu hanya untuk mengingat sahaja ya. Soalan dia, apakah 3 prinsip contohnya macam tu kan. Itu lebih kepada recalling je tu, very very low dalam thinking level. So kalau macam tu, walaupun pelajar tu kalau tanya 10 soalan tu kat dalam dia punya paper, pelajar tu menjawab semua dengan perfect pun, maknanya pelajar tu tak sebenarnya cemerlang. Itu lebih kepada cemerlang on paper je sebenarnya. Sebab tu saya kata kalau kita buat cara yang lain, macam contoh saya bagi tadi adalah controlled simulation setting tadi tu kan, itu betul-betul akan menilai bukan sekadar dia punya domain kognitif, tapi juga domain efektif dia, dan juga domain psikomotor dia juga, sebab ada kemahiran dan sebagainya ya. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Nak call kawan-kawan pun tak boleh sebab tak ada kemudahan untuk nak buat demikian di sini. Tapi tak apalah, kali ini kita dapat buat dekat office saya, dapatlah tengok tempat saya bekerja kan. So kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang, dan you all cuba tulis dekat ruang komen bawah tu, you all nak saya bersembang dan membincangkan benda seperti ini, atau nak saya ajarkan apa-apa apps yang lain, apps AI ke, yang bukan AI ke, boleh kongsikan. Okey, itu sahaja buat kali ini. Yang ni memang saya betul-betul boleh cakap kata selamat selamat tinggal. Itu sahaja daripada Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya. Hingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa bersama dengan Akash dan Irzal dalam kondenser esok malam. Itu sahaja. Bye-bye.